Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat. Seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, secara langsung daripada studio Seri Pentas pada petang ini, kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dalam Al-Kuliah. Dan pada petang ini, tetamu kita ialah yang berbahagia Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, saya dan Ustaz Ahmad Syahdan akan membincangkan topik yang begitu rapat dalam kehidupan kita hari ini, iaitulah sayang ibu. Kalau kita nak kaitkan dengan Hari Ibu yang baru berlalu pun boleh. Tapi yang pastinya hari ini Ustaz Ahmad Syahdan akan memberikan panduan dan kata-kata hikmah bagaimana kita nak meneruskan kehidupan ini bersama dengan insan yang kita panggil sebagai ibu. Gitu Ustaz. Baiklah. Sidang penonton dan juga Ustaz, apabila kita bergelar anak, bermakna memanglah ada ibunya. Tidak ada anak yang lahir tanpa ibu kecuali Nabi Adam AS dan juga isteri baginda Siti Hawa. Ya. Tetapi dalam kehidupan hari ini, tak semestinya anak itu akan menjadi ibu. Kalau lelaki memang tak akan menjadi ibu, dan kalau tidak ada jodoh dan tidak ada rezeki untuk mendapat anak, tidak juga menjadi ibu. Jadi menjadi ibu atau menjadi anak kepada seorang ibu sebenarnya bukan kehendak kita. Allah Ta'ala yang menentukan, dan ialah satu rahmat daripada Allah SWT yang perlu kita jaga. Mungkin agaknya Ustaz boleh untuk permulaan ni, bagaimana Allah SWT fitrahnya tentang ibu ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wabil khusus kepada pengarah Al-Kuliah ini, iaitu Encik Halimdin, dan kepada semua warga kerja Al-Kuliah. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni cerita tentang bab yang sangat tinggi di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala merakamkan ibu itu adalah lebih besar daripada institusi kemanusiaan. Kerana tidak boleh kita sebut dengan satu tempat melainkan dia ada ibu. Kita tengok ibu macam negara. Dia ada ibu negara, mesti ada. Kalau macam sarang-sarang ke, kita panggil ibu dia, queen dia punya tu kan. Jadi kita nak kaitkan dengan ibu itu, pada asalnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya Al-Fagir yang lemah ini dengan tuan semua lupa. Saya Fasil. Kita ni semua mempunyai ibu. Dan mungkin kalau ibu kita masih ada, dia sedang mendengar ataupun melihat apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini adalah sebenar luahan daripada seorang anak. Sebab kita masih disebutkan anak kepada ibu bapa. Jadi disebutkan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, Tuhanmu telah tentukan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kamu menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah kata wabil walidaini ihsana. Kedua martabat selepas taat dan patuh kepada Allah, buat baik kepada kedua ibu bapa. Dan kita lihat di sini, ibu itu kita kembali balik bagaimana Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wal Batul, salah seorang anak kepada seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia hormat dengan bapanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia sayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu contoh untuk kita meletakkan bagaimana tingkatan ibu ataupun bapa kepada diri kita sendiri. Sebab setiap orang yang hadir di hadapan kacamata televisyen ini semua mempunyai ibu, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggal dunia. Tapi semuanya masih ada ibu, dan semuanya perlu bertanggungjawab kepada ibu masing-masing, kerana Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kata tuan pengacara mengatakan, apabila Allah SWT telah utuskan kita ataupun kita dilahirkan ke muka bumi, kita perlu ada ayah, perlu ada ibu. Tidak boleh terus lahir tanpa ada ibu dan ayah. Jadi maknanya kat sini,
benda ini adalah satu fitrah semula jadi manusia. Mesti ada ibu dan bapa. Kecuali peristiwa yang berlaku, contohnya bagaimana Nabi Allah Adam AS, bagaimana Nabi Allah Isa AS dilahirkan tanpa bapa, ibunya Sayyidatina Maryam AS. Tapi kita nak lihat pada ghalib, pada kebanyakan manusia mesti lahir ada kedua-duanya, ibu dan bapa. Dan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan menggambarkan seperti mana kita sebelum kita dilahirkan ke muka bumi, Allah jaga kita dengan para malaikatnya yang menjaga kita. Kita dijaga, lepas tu Allah nak pindahkan kita daripada daripada arasy Allah SWT ataupun daripada dunia yang bukannya dunia macam hari ini, nak dipindahkan ke bumi. Jadi kita dipilih untuk terletak dalam perut ibu. Dan di situlah peranan ibu bermula. Bagaimana anak yang semuanya berkongsi lah. Anak yang nak dilahirkan tu dengan plasenta dia, tali pusat dia sentuh pada ibunya, dan kaitan yang bersambungan itu seakan-akan Allah SWT kata seakan-akan di alam roh kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat jaga, tapi di dunia ada orang yang akan jagamu, ada makhluk yang akan jagamu, dan itulah yang kamu akan sebut sebagai ibu, sebut mami, mama, emak. Ini semua adalah salah satu daripada makna kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh hamba-Nya. Allah letak ibu sebagai orang yang menjaga anak itu. Sebab itu kita kembali balik ayat Al-Quran tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapamu kamu perlu membuat kebaikan. Maksudnya di sini sebab kamu telah keluar daripada alam roh, sekarang ni pergi alam dunia, ini ibu bapa kamu. Seakan-akan orang yang diberikan mandat ataupun diberikan macam tauliah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kita apabila sampai ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat itu sebenarnya panjang lagi. Jadi kalau kita lihat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ini ayat nak menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali ayat ini menjelaskan kepada kita kedudukan ibu bapa. Kedudukan ibu bapa seakan-akan lepas Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu hakikatnya rukun iman. Rukun iman itu beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada antu'mina billah wa malaikatihi, para malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya. Tapi bila ayat ini menjelaskan kepada kita seakan-akan kedudukan ibu bapa itu lepas martabat selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, bila kamu taat ataupun patuh kepada kedua bapa atau membuat kebaikan kepada kedua bapa, kamu telah membuat kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidain, sakhatallahu fi sukhtil walidain. Iaitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, redha Allah terdapat pada redha kedua ibu bapa, dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan ibu bapa. Maksudnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan meletakkan, kamu nak cinta aku, nak redha aku, nak kasih aku, nak sayang aku, itu dua orang di dunia ini, jangan kamu melampaui batas. Perlu jaga, hormat dia, sayang dia, kasih dia, cinta dia. Seperti mana ayat tadi Allah kata apa? Wabil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Apabila dia sudah dewasa, kanak-kanak sudah dewasa, maksudnya ibu bapa sudah tua. Ya. Baiklah Ustaz, terima kasih untuk permulaan ini. Dan kita akan sambung selepas daripada kita berehat sekejap. InsyaAllah. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah secara langsung dari Studio C dan bersama-sama dengan saya Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami, dan hari ini kita membincangkan tentang sayangi ibu. Baiklah Ustaz, apabila tajuk kita tentang sayangi ibu,
kita dah fahamlah apa yang kita perkatakan sebelum ini tentang penerhakaan, menerhaka kepada ibu. Dan hari ini tanggungjawab Ustaz ni kena beritahu kita macam mana yang dikatakan menyayangi ibu ni. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melahirkan kita mempunyai ibu dan bapa, dan di situlah kita kenal kasih dan sayang kepada kedua ibu bapa. Apabila kita lihat tentang sebutan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menukilkan dalam Al-Quran, alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lalu diterjemahkan daripada wabil walidaini ihsana itu imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Ayat yang sebelum daripada fala taqul lahumu uffin, Allah mengatakan seakan-akan kepada seluruh anak yang mempunyai ibu bapa. Tapi kalau kita lihat di sini, kemudian Rasulullah SAW ajar pula, kalau ibu bapa kamu yang sudah meninggal dunia, bagaimana cara kamu nak buat baik kepada kedua bapa. Jadi bila membuat baik kepada kedua bapa, di sini kita sebut Allah kata fala taqul lahumu uffin. Maksudnya bila nak bercakap dengan mereka, bercakap dengan perkataan yang baik-baik, yang lembut. Jangan sehinggakan kata sekalipun. Subhanallah, kalau kita nak lihat, Allah sebut itu mungkin hanya 2 huruf saja, UH atau OH ataupun AH, Tapi kat sini nak jelaskan kepada kita ada apakah perasaan kita apabila kita menyatakan itu. Maksudnya adakah kita ini menghormati dia ataupun kita meluat dengan dia. Hari ini kadang-kadang muka manis juga, perkataan manis juga, hatinya lain. Tapi hatinya lain. Kadang-kadang orang selalu ambil berat kepada yang zahir, yang nampak apa yang ada pada ini. Ni budak ini baik, ini budak ini ikut cakap. Tapi sebenarnya mungkin dalam hati dia mempunyai penuh perasaan benci ataupun perasaan geram ataupun perasaan tak puas hati. Ini kadang-kadang perlu ditahu. Sebab itu kita lihat dalam ayat ini mengatakan berbuat baik kepada kedua bapa. Maksud berbuat baik kepada kedua bapa, macam mana? Saya ingin kongsi bersama semua yang dengar, audiens semua penonton. Seorang anak bila dia masih kecil, dia tak tahu sebenarnya apa yang ada pada ibu bapa dia. Kalau kita tengoklah macam mana ibu-ibu kita, anak yang sakit tu hari ni, kalau mungkin makcik-makcik yang ada di hadapan kita, ini kalau saya tengok isteri saya sendiri, kalau sekiranya anak itu dihantar ke hospital, klinik, nanti doktor akan cakap apa? Dia punya, minta maaf cakap, dia kata, najis dia warna apa? Ibu bapa ni, yang penting sekali ibu lah. Ibu sangat sangat prihatin kepada anaknya. Hatta najis anak boleh tersenyum. Hatta najis anak boleh tersenyum. Hijau, kuning. Maksudnya dia nak ceritakan bahawasanya gembiranya ibu sehingga dalaman anak itu. Pakaian anak itu, apa yang dia makan. Kalau kita tengok ada kadang-kadang ibu-ibu ni, anak-anak yang jatuh makanan saja, jangan, tak boleh. Maksudnya dia nak jaga anak tu penuh kasih sayang. Kata pepatah Melayu apa? Bagai menatang minyak yang penuh. Jadi buat baik kepada kedua bapa, dia yang saya nak sentuh bukan sekadar perbuatan, tapi hati. Macam seorang kita hari ni, kita sudah tua ataupun kita sudah ada anak. Bagaimana kita pandang anak kita? Adakah kita pandang anak kita, kita ingat ayah kita? Kita ingat ibu kita? Adakah kita boleh terfikir macam mana ayah kita dahulu mendidik kita? Kalau itu yang ada dalam perasaan itu, saya ucapkan tahniah. Kerana bila melihat anak sendiri, teringat ayahnya dahulu. Teringat anaknya, teringat ibunya. Tapi adakah orang bila melihat anaknya teringat ibu bapanya? Itu yang kita kata sebagai adab rohani dalam berbuat baik kepada kedua bapa. Yang zahir memang orang kata tolong ibu memasak, tolong ibu membasuh baju, tolong ibu tolong ayah cuci kereta. Biasalah tu. Itu biasa. Tapi ini yang dalam. Bagaimana perasaan kita setelah mana kita sudah dewasa? Sebab tu Allah kata yang akhir sekali apa? Fala taqul lahumu uffin. Kenapa? Sebab dulu Allah kata engkau masa kecil dulu engkau ditatang,
kalau sekiranya nak jalan, kalau dekat katil tu, kalau orang perempuan agaknya dia letaknya sempadan, supaya dijaga anak-anaknya jangan jatuh. Jangan jatuh. Jatuh. Jadi punya sayangnya anak tu, kalau jatuh peluk, pegang kepala, letak ubat, kalau Vicks, kalau dia batuknya letak Vicks, depan belakang, ini semua. Ini semua yang saya cakap, ini pengalaman ibu kita yang tercinta buat macam itu. Tapi bila kita lihat Allah kata macam ini, kenapa? Sebab kat sini saya ada tertengok ada persoalan. Ada orang kata, tengok Allah pun sebut dah tua baru tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Tapi masih muda boleh. Kita sebenarnya kena faham. Maksud Allah itu supaya menjelaskan kepada kita bahawasanya masa kecil, kamu itu kecil lagi. Tapi bila dah besar nanti kamu bentak, kamu rasa bengking ataupun marah. Sebab masa tu kamu akan gunakan kuasa veto kamu. Tapi masa kamu kecil, ada ibu kamu buat macam mana kamu besar. Sebab tu Allah kata, fala takul lahuma uffin. Jangan cakap perkara-perkara, jangan berkata yang kesat, ataupun jangan berkata walaupun sekalipun. Jadi makna di sini Allah kata memang dalam Al-Quran itu imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Adapun apabila mereka ini berdua sudah dewasa, sudah tua, ataupun yang seorang sudah tua ataupun seorang lagi muda. Tapi Allah nak jelaskan sini, dulu kamu itu tak kuat, tapi hari ini kuat. Yang ibu kamu sekarang lemah. Jadi jangan gunakan kekuatan yang ada pada kamu, yang Allah beri, kamu kenakan dia, sedangkan masa kecil dulu ada ibu bapa kamu buat. Jadi kat situ kita lihat, lalu Allah SWT kata lagi, ini pun sama juga. Ini permainan, kalau kita sebut yang tadi itu semua adalah hubungan manusia dengan manusia, hatta orang kafir boleh buat. Tapi ini special for Muslim. Apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka berdua, rahmatilah mereka berdua seperti mana mereka mengasihani kamu semasa kecil. Doa. Orang kafir tak ada doa. Tapi kita orang Islam ada doa. Jadi kat situ doa sentiasa pada dia. Ada satu amalan para as-salafun salih yang boleh saya kongsi sama-sama. Ini para alim ulama kita daripada para tabi'in, dia mengajar apa saja yang kamu buat untuk ibu bapa kamu, apa saja yang kamu buat untuk kamu rasa nak balas balik jasanya, takkan kamu mampu. Tak boleh kita membayar walaupun kamu jadi milioner sekalipun. Tak boleh, tak dapat membayarkan. Tapi ada seorang ulama, dia mengupas masalah ini di dalam kitab dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Seorang ulama, Habib Abdullah Al-Haddad Qadasarullah wa sirrah, disebutkan bagaimana seseorang itu kalau waktu azan, lepas habis azan, kan kita baca doa, doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimah, akhirkan dengan rabbighfirli warhamni, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Lepas tu sambung dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia kata di situ hampir menyamai. Kenapa? Sebab Allah mengajar kepada kita supaya ingat waktu solat. Kan dalam hadis Rasulullah sebut, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Dia kata, ya Rasulullah sallam, apakah perkara yang terbaik untuk aku lakukan? Lalu Rasulullah kata apa? As-salah fi waqtiha. Maksudnya solat pada waktunya. Lepas tu Rasulullah ditanya lagi, summa ai, kemudian apa ya Rasulullah SAW? Allah kata birrul walidain. Allah kata buat baik kepada kedua bapa. Kata summa ai al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga baru jihad fi sabilillah. Sebab itu nanti insya-Allah kalau boleh kita kongsi sama-sama cerita Uwais Al-Qarni. Dia dia mulia, Allah muliakan dia, Allah naikkan nama dia tinggi di sisi Allah SWT kerana bir li walidai li ummi. Kerana dia buat baik kepada ibu bapanya, daripada ibunya. Jadi kita lihat, nak menjelaskan kat sini, sebab itu ulama tadi mengaitkan setiap kali azan, bila habis azan kita doa dengan rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli walidayya sebanyak 5 kali, warhamhuma kama rabbayani shaghira, seakan-akan menyamai dengan apa yang Allah berikan kita, ibu dan bapa kita. Alhamdulillah. Setiap kali lepas azan, lepas baca doa azan tu sambung kepada rabbighfirli wali walidayya 5 kali, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insya-Allah satu amalan yang boleh kita jadikan
kebiasaan dalam hidup kita, kelaziman. Sebab apa? Sebab waktu azan lah kita tunggu. Kita tunggu, lepas habis azan kita terus baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, terus dengan doa mohon kebaikan kepada ibu bapa kita. Kita berehat seketika dan sambung kembali selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah dengan topik Sayangi Ibu dan bersama-sama dengan saya yang bahagia Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Baiklah Ustaz, tadi Ustaz ada sebut macam mana kita ini kena menyayangi ibu kita sama ada masa kita masih kecil hinggalah kita dah besar, ataupun masa ke ibu kita masih muda hinggalah mereka ketua. Tetapi Ustaz, sayang tu ada setengah orang mentafsirkan dengan duit. Separuhnya pula sayang tu dengan hikmat yang dibagikan. Dan ada pada orang selainnya pula dia tak mampu dengan hikmat, tak mampu dengan duit, dengan kata-kata sahaja. Jadi macam mana Islam memandang tu Ustaz? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah meletakkan kepada kita tentang suatu bab yang tinggi sebenarnya. Bila sebut tentang ibu, sepatutnya setiap jiwa-jiwa kita bila dengar ibu saja, hatta kalau kita lihat dalam program-program remaja-remaja cuti sekolah apa semua, kem-kem yang insya-Allah pernah saya jalankan, saya tengok bila sentuh saja ibu, anak-anak ni cepat sangat mengalir air mata. Sebab dia nampak apa yang ibu dia buat. Bila kita tanya dia, apa yang ibu kamu buat, kamu mampu tak buat? Kebanyakan akan kata tak mampu buat. Tetapi bila kita lihat bagaimana ibu itu yang kita katakan sebagai dia telah melahirkan kita, dia telah memberikan kita penjagaan yang rapi. Pertama sekali kita lihat seorang ibu dijaga anaknya, kandungannya lebih kurang 9 bulan dalam perut ibunya. Kalau kita fikir pada logik akal, berat mana yang seorang perempuan boleh tanggung dan macam mana perempuan itu nak bawa dia. Kalau kita orang lelaki, kalau kita nak fikirkan mungkin boleh letak buah kelapa katnya, buah kelapa letak di perut katnya, boleh jalan-jalan. Tapi ini ibu ini bawa anak itu ke mana saja. Dia bukannya boleh tak apa time break semua diletakkan. Tak, ini jaga ni. Jadi bila penjagaan itu yang dijaga oleh ibu bapanya, ibunya khususnya, Allah rakamkan dalam Al-Quran. Ini supaya kita ingat bahawasanya macam mana ibu-ibu punya sengsara ataupun punya dahsyatnya nak melahirkan seorang anak. Allah SWT sebut apa? وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. Sadaqallahul Azim. Allah kata kami telah memerintahkan, mewajibkan kepada anak-anak dengan membuat kebaikan kepada ibu bapanya. Kerana ibunya, lepas tu Allah sebut yang tadi wabil walidaini ihsana tu, tapi lepas tu Allah fokuskan bukan ibu bapa, ibu saja. Lepas tu Allah kata wa ummuhu wahnin ala wahnin. Wahnan ala wahnin, dan ibu yang menanggungnya 9 bulan. Ada yang alahnya, muntahnya, ada yang sampai ceret-beret sampai tak mana-mana saja. Kat jalan, ini suami-suami tahulah. Kadang-kadang bawa kereta, isteri kata, bang, berhenti. Rupa nak kodok hajat. Sampai ada yang tak sempat. Maknanya susahlah menanggung penderitaan 9 bulan tu. Wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amain. Sampai 2 tahun baru Allah pisahkan. Menyusu. Menyusu. Maksudnya, daripada perut ibu sampailah lebih kurang dalam 2 tahun baru Allah nak pisahkan, supaya anak itu baru tahu hidup. Jadi kat sini, adakah seorang anak bila dia bagi duit tiap tahun, mungkin tiap bulan 5,000 contohnya, hatta 10,000, adakah menyamai? Sudah tentu tidak.
Bagaimana kita nak kaitkan? Mungkin dia kata, 10,000 banyak Ustaz. 10,000 tiap-tiap bulan saya bagi 10,000. Ini lebih banyak. Sebab apa? Sebab kat sini dia akan jelaskan bagaimana kamu tahu hidup ini. Kalau tidak kerana ibu bapamu. Tapi kalau memang ibu tu lebih gembira kalau anaknya bagi duit, macam mana Ustaz? Itu orang kata dalam bahasa Arab fabihi min ni'mah. Maksudnya itu nikmat. Maknanya itu dan itu sebenarnya bukan satu tuntutan daripada ibu untuk minta anak. Sebenarnya anak perlu fikir diri sendiri. Macam mana kalau nak pergi sekolah, ingat kita sekolah rendah dulu. Ayah pun bagi 50 sen, muka dah cemik lah. Bagi RM2, ini ayah the best. Sebab itulah. Hari ni saya nak kongsi juga. Kalau boleh ibu bapa ini, jangan hanya mendidik anak dengan madiyah. Dengan duit. Dengan kewangan. Dengan kekayaan. Sebab itu jadi macam anakku Zazali nanti. Sebab semuanya ada. Akhirnya dia tak. Apa bapa boleh buat. Jadi kat sini kita lihat Allah ajar kita sebenarnya supaya anak itu menghargai ibu bapa. Apa maksud dia menghargai itu tadi? Doa. Ingatkan dia. Jadi kat sini saya boleh mengaitkan bahawasanya tidak ada sesuatu benda yang paling baik untuk kita berikan kepada ibu bapa kita melainkan dia masih belum mencukupi. Tak kiralah wang ke apa ke, tapi mengikut kemampuan masing-masing. Itu kena fikir. Sebab apa? Kadang-kadang ada ibu pula, dia terlampau attack anak dia. Padahal anak dia sudah bagi. Tapi dia desak lagi. Jadi kat sini dia sebenarnya ada dua tanggungjawab. Maksudnya ibu pun perlu fikir anak, anak pun perlu fikir ibu. Tapi anak lebih fikir kepada ibu lebih besar daripada ibu memikirkan anak setelah ia sudah dewasa. Mana sudah cukup umur, sudah balik. Kat situ tanggungjawab anak kepada ibu tidak boleh mengatakan saya dah beri apa saja yang saya berikan ini sudah mencukupi. Tak mencukupi. Tak boleh bertikai benda tak boleh bertikaikan. Kalau saya boleh kongsi, itu cerita tentang Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar. Uwais Al-Qarni ialah seorang pemuda di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak pernah lihat wajah Rasulullah SAW kerana berbakti kepada ibu bapanya. Jadi kalau kita lihat satu hari, ibunya ini, dia ada kaitan tadi dengan hadis tadi. Solat pada waktunya, buat baik kepada kedua bapa. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Cerita Uwais Al-Qarni pada asalnya dia telah menerima semboyan untuk pergi berjuang, berjihad. Tapi disebabkan ada ibunya, dia tak jadi. Dan dia telah memikir apa yang Rasulullah ajar, ibu lebih penting daripada jihad. Kalau ikutkan tingkatan hadis tadi. Akhirnya dia tak. Dia duduk dengan ibu dia, dia bantu ibu dia. Cuma kita lihat ada satu mauqi', satu keadaan yang sangat menghayatkan hati, menyayatkan hati. Kalau boleh, semua orang yang dengar ini ambil peluang kalau masih ada ibu dan bapa. Kita lihat Uwais, ibunya cakap dengan dia, nak, ibu, dalam hidup ibu ni ada satu benda yang ibu masih tak dapat tunaikan. Apa? Menunaikan haji. Dan ibunya itu orang yang sangat uzur. Yang mana uzurnya itu perlu dipapah, perlu didokong. Macam bayi sudah. Dokong. Jadi, bila Uwais terdengar ibunya cakap macam itu, sedangkan kalau dia fikirkan, ini dia tak ada fikir nak troli lagi ni. Dia fikirkan diri dia. Dia sayang ibu dia. Dia fikir. Jadi, dia kata tak apa. Dia nak cuba. Macam mana cuba? Sehingga kan kat sini, keadaan ini sampai dia digelar sebagai orang gila. Kenapa? Sebab apabila dia fikir rumah dia ni, kalau ikutkan dalam sejarah, rumah dia tinggi, maksudnya atas bukit. Jadi dia nak tahu macam mana nak dokong ibu dia. Dia fikir nak dokong ibu dia bukan daripada bawah bukit naik atas bukit, daripada Yaman sampai ke Mekah. Maksudnya punya perjalanan jauh tu hanya dokong ibu. Dokong ibu macam tu. Ataupun kita panggil apa ni? Encang. Jadi ketika mana dia fikir macam mana nak selesaikan tanggungjawab ini, akhirnya dia pun fikir, aku ini badan tak kuat. Macam mana nak kuat? Dia pun mula-mula dia ambil batu. Dia angkat batu daripada bawah rumah dia tu sampai naik atas batu. Dia kata batu ini tak sama berat macam ibu aku. Jadi
Dia nak fikir macam mana, ada tak lebih berat daripada ibu dia. Maksudnya lagi berat, lagi kuat dia nanti. Jadi akhirnya dia pun ambil lembu ke ataupun binatang yang dia pikul. Bawa ni atas. Sampai orang lain kata, apalah, gila ke ini West ni. Dia bawa ni. Rupa-rupanya orang tak tahu, inilah semangat dia untuk dia nak berbakti dengan ibunya. Lalu akhirnya dia dah bersemangat, dia pun dah yakin, dia kata badan dia kuat. Dia kata, ibu, sekarang ibu boleh pergi menunaikan haji, saya akan bawa ibu. Subhanallah. Cuba bayangkan, wahai para pendengar sekalian, yang dirahmati Allah SWT, lebih-lebih kita berada pada hari Jumaat ini, macam mana seorang anak memikul ibunya daripada Yaman sampai ke memang betul-betul Mekah. dia pikul. Dia pikul. Dia pikul, maknanya tanpa ada apa-apa alat, dia pikul, bawa. Dan dia diriwayatkan ketika mana dia sampai pula ke tawaf, tempat tawaf ataupun tempat melakukan ibadah haji itu, tawaf, sa'i semua, mulutnya kumat kamit. Jadi ibunya bertanya, boleh tak ibu tanya, apa yang kau baca wahai Uwais? Kau baca apa ini? Lalu dia kata, mak nak tahu ke? Ya, apa yang kau baca? Sesungguhnya saya mohon kepada Allah agar mengampuni dosa ibu. Ibu kata, wahai Uwais, sudah mencukupi engkau buat pada aku ini. Tetapi doa ini boleh engkau doakan untuk kau. Kenapa kau tak doakan? Jadi dia kata, ibu, kalau aku doakan untukmu, lebih baik Allah akan bagi juga pada aku. Lepas tu ibunya kata, tetapi engkau ada penyakit. Dia ada penyakit kulit. Uwais Al-Qarni dia penyakit kulit. Jadi bila dia disuruh dengan ibunya, baru dia kata, ibu, kalau ibu minta, baru saya akan doa. Kita tengok kasih sayang seorang seorang pemuda, Uwais, macam mana dia sayang dengan ibunya, sanggup sampai mendokong ibunya daripada Yaman sampai ke Mekah, kemudian mendoakan kebaikan ibunya, pengampunan ibunya. Subhanallah, ini satu benda yang luar biasa kalau kita nak kata hari ini. Benar, satu bukan perjalanan yang begitu mudah ya. Baiklah, kita berhenti seketika dan kembali selepas daripada ini. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah dan kita, Ustaz, dalam sedar tak sedar dah sampai ke penghujungnya. Baiklah Ustaz, saya nak metik sikit tentang kita manusia dan ibu kita juga manusia. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini juga adalah datang daripada hasil didikan ibu bapa. Dan kalau anak yang berkasar kepada ibu bapa hari ini, mungkin disebabkan ibu bapa yang juga pernah berkasar kepada datuk nenek mereka. Jadi apa komen Ustaz? Sukacitanya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghimpunkan kita dalam majlis ilmu ini. Dilihat daripada sebuah kisah yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang bapa datang kepada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, aku letih tengok anak aku ni. Kenapa? Anak aku ini tak dengar cakap, keras kepala, panas baran. Maksudnya dengan sehingga kan aku susah nak kontrol dia. Dan sehingga kan dia melakukan satu kekerasan pada aku. Apa kekerasan yang dilakukan? Dia boleh tarik aku, maknanya dengan cara kasar, tarik aku ataupun macam kita sebut hari ini, pukul ke, menolak ke. Jadi bila mendengar begitu, akhirnya dia kata, baiklah, kalau itu yang kau sebut, boleh aku jumpa anak kau. Tengok, kat sini kita nak lihat qadiyah. Qadiyah maksudnya bila ada orang yang jadi hakim ataupun ketua hakim, mahkamah semua, dia tak boleh, orang yang nak mengadili, dia tak boleh hukum satu pihak saja. Dia kena tengok pada dua-dua. Jadi bila datang kepada anak tadi, tanya, wahai anak, itu bapamu mengadu kepada aku, kau telah buat macam ini sekian begini ni. Bahkan kau telah membuat kekerasan pada dia. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku ini manusia juga, kata. Dan aku ini kadang-kadang rasa marah juga. Kenapa? Dia kata,
apa yang aku buat ini sebenarnya untuk memberikan peringatan kepada dia, memberikan pengajaran kepada dia. Kenapa? Aku pernah satu hari yaum minal ayyam, aku lihat bapaku itu menarik dengan keras atukku. Kita nak lihat kalau dalam kaedah kaedah ilmu Islam dipanggil kama tadinu tudan. Ini semua orang kena ambil. Dia kata kama tadinu tudan ini macam apa yang berlaku, orang yang suka berhutang satu hari nanti orang akan berhutang dengan dia. Maksudnya kama tadinu tudan. Ataupun kita panggil bahasa Melayu kita dunia berputar. Dunia berputar. Kita tahu kan patah balik kan. Jadi bila berlaku macam itu, berkata balik, kamu lihat anak ini, dia ada perasaan, dia ada jiwa. Kamu tak boleh kontrol dia macam mana yang kamu kontrol dengan bapa kamu. Sedangkan dia pula melihat apa yang kamu lakukan kepada bapa kamu. Jadi kat sini kita nak lihat bahawasanya ada satu tarbiyah yang boleh kita ambil, bahawasanya kadang-kadang bila berlaku sesuatu pada diri kita, jangan kita terus marah pada yang berlaku itu. Kita perlu muhasabah. Kita perlu koreksi diri balik. Apa yang aku buat sebelum ini? Mungkin ada kesilapan yang aku lakukan pada ibuku, pada bapaku. Allah gantikan balik dengan anakku. Sebab itu, ini maknanya satu pengajaran untuk ibu bapa yang hari ini sudah jadi ibu bapa. Bila lihat anak tak dengar cakap, yelah, bawa kepada guru juga, bawa kepada ustaz, habis dia minta baca doanya, minta apa semua. Air, kalau air penerang hati tu habis. Kalau boleh ustaz, air penerang dah habis. Tapi kadang-kadang muhasabah itu bermula pada diri kita. Apa yang berlaku pada anak kita, kadang-kadang itu bermula pada diri kita. Maksudnya, lepas tu jangan pula bila dah berlaku itu, kita terus kata, patutlah sebab aku dulu buat macam ni. Tak boleh macam tu saja. Maksudnya balik kembali kepada ibu bapa kita, minta maaf balik. Saya dah buat salah, saya dah buat kesilapan, jadi saya minta maaf atas saya. Sebab itu yang berlaku kepada cerita tentang Alqamah. Dia dalam riwayat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alqamah ini seorang yang yang kuat beribadah. Kuat beribadah. Dia sebenarnya ada banyak cerita. Ada cerita tentang Alqamah, ada Wa'il bin Khattab, ada seorang lagi pemuda yang warak, tapi akhirnya anak yang lahir daripada perempuan zina itu bercakap siapa bapanya, dia juga, kerana sebab dia tidak melayan ibunya memanggilnya semasa dia dalam beribadah. Sedangkan ibadah sunat sehingga kan ibadah sunat dalam hukum fiqh mengatakan ibadah sunat kita boleh berhenti. Ibadah sunat, apa saja ibadah sunat, kalau lebih-lebih lagi solat lah, kita boleh berhenti untuk menyaut panggilan ibu bapa kita. Jadi lihat, itu yang berlaku kepada seorang pemuda. Dia telah sampai dia buat satu rumah untuk dia beribadah. Akhirnya dipanggil oleh ibunya di luar, dia tak menyaut ibunya. Sampai apa? Ibunya doa, ya Allah, jangan engkau ambil nyawa anakku ini sehingga dia bertemu dengan perempuan zina. Mana perempuan yang tak elok kan. Itu kan kisah yang berlaku kita lihat selepas tapi ini bukan cerita Alqamah, ini saya cerita yang ketiga tadi. Ketika mana pemuda tadi akhirnya dia masih beribadah, Allah datangkan, tengok mulut masin orang Melayu kata. Ibu-ibu punya mulut masin. Sebab itu ibu-ibu yang saya hormati, yang saya kasihi, jangan senang keluar perkataan-perkataan yang kotor pada anak. Sebab itu dia boleh jadi doa. Kalau boleh jadi yang baik, kata, kadang-kadang kita lihat ada ibu-ibu dia nak terkeluar, dia kata, anak yang bertuah, dia tukar, melatah, tukar. Jadi ketika mana itu ibu tadi dah sampai makan hati dah tu, sampai makan hati, akhirnya doa, Allah terima doa tu. Dan datang perempuan zina tadi datang kepada dia, sedang dia beribadah, sebenarnya dia tak layan. Cerita itu memang kita tahu dia tak layan, tapi perempuan tadi memang dengan keizinan Allah berlakulah. Dia keluar daripada majlis dengan lelaki yang beribadah tadi. Dia keluar, lepas tu dia nampak ada seorang lelaki gembala, dia berzina dengan orang itu. Apabila lahir anak, dia kata ini anak pemuda tadi. Kita lihat akhirnya pemuda tadi ditangkap. Kata akhirnya pemuda itu merasa kesal apa semua. Lepas tu di hadapan raja menangkap dia. Kamu ni nampak saja alim, ini alim kucing. Alim tapi rupanya buat zina.
dia tahu diri dia, hakikat diri dia tahu. Dan dia fikir balik diri dia. Kenapa agaknya Allah hantarkan ini? Mesti ada sebab. Tengok ini orang yang beribadah, orang yang banyak beribadah kepada Allah SWT tapi masih memikirkan. Ini kan pula kita bukan orang yang beribadah. Mesti lagi banyak dosa kita, mungkin mesti lagi banyak ujian kita dengan ibu bapa kita. Jadi ketika mana dia terfikir, dia pun kata, dia berdoa kepada, dia kata, Tuhan, Raja, tolong izinkan saya doa kepada Allah SWT. Allah memberikan dia macam ilham untuk ambil anak tadi. Jadi bila ambil anak tadi, kata, demi Allah yang telah menciptakan aku dan engkau, siapakah bapa engkau yang sebenarnya? Budak ini yang kita lihat dalam sebutan yang mengenai anak kecil, yang kecil lagi semasa bayi boleh berkata-kata. Di antaranya ini, kalau tidak salah 4, termasuklah anak kepada Sumayyah. Jadi Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu taala anha. Jadi ketika mana tanya, siapa bapa kamu? Kata, bapaku ini disebutlah. Lepas tu dia kata, kenapa berlaku ini? Sebab engkau telah mengecilkan hati ibumu. Jadi kita lihat kat sini, maksudnya kita ambil kembali, sebab itu dalam Islam setiap seseorang yang Allah cipta ini ada hak dan peranan masing-masing. Tak boleh seseorang kata, saya saja yang kena tunaikan tanggungjawab, orang lain tak boleh tunaikan tanggungjawab. Tak. Semua dalam dunia ini, semua orang kena tunaikan tanggungjawab. Baiklah Ustaz, terima kasih di atas penjelasan panjang lebar tentang Sayangi Ibu ni, dan kita harap penonton mendapat faedah daripada perbincangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sempat nak sebut pasal tujuan pembelajaran. Mensyukuri